Apabila menziarahi orang sakit, pertama sekali kita mestilah jangan duduk terlalu lama. Yang kedua, kita mestilah menzahirkan perasaan simpati kepada pesakit. Yang ketiga, kita hendaklah mendoakan agar kesihatan pesakit itu terjaga dan terhindar daripada sebarang penyakit-penyakit yang lain. Dan yang keempat, kita menasihati pesakit tentang cara menjaga kesihatan dan sebagainya. Yang kelima, janganlah kita mengambil apa-apa barang yang dihadiahkan kepada pesakit, terutama sekali tanpa pengetahuannya. Pertama sekali, kita mestilah menyatakan perkara yang baik sahaja kepada pesakit. Yang kedua, kita janganlah duduk terlalu lama pada satu tempat. Ketiga, digalakkan agar kita mengajar pesakit itu kalimah la ilaha illallah kerana ianya sunat. Dan yang keempat, kita kena pastikan kalimah la ilaha illallah itu dibaca semula oleh pesakit kerana ianya juga merupakan sunat. Selain itu, sunat juga untuk kita membacakan Yasin kepada pesakit. Pertama sekali, kita mestilah menutup mata jenazah. Yang kedua, kita cuba untuk melembutkan sendi-sendi pada tubuh anggota jenazah untuk memudahkan proses memandikan sebentar lagi. Ketiga, kita hendaklah mengikat dagunya ke kepala. Keempat, kita hendaklah mendoakan agar si mati mendapat keredaan daripada Allah SWT. Yang kelima, kita hendaklah memastikan tubuh anggota jenazah menghadap kiblat. Keenam, kita hendaklah memastikan tubuh anggota jenazah ditutup dengan kain atau selendang. Yang ketujuh, kita hendaklah menakalkan pakaian asal jenazah. Lafaz takziah diucapkan kepada keluarga si mati setelah meninggal sehinggalah jenazahnya dikebumikan. Lafaz takziah yang diucapkan setelah dikebumikan sehingga 3 hari selepasnya dianggap makruh. Imam Syafi'i berpendapat bahawa harus untuk kita mengucapkan lafaz takziah sebelum dikebumikan dan sesudahnya majlis pengebumian. Assalamualaikum, saya Nur Fatihah akan menunjukkan demonstrasi cara memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, kita perlu menanggalkan pakaian yang dipakai oleh jenazah dan meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dan mudah mengalirkan air keluar. Okey. Pada mulanya sekali, kita perlu menutupi jenazah keseluruhan badan kecuali muka. Menggunakan kain yang tebal sedikit. Selepas itu kita perlu membersihkan bahagian kepala, mata, hidung dan mulut daripada sedikit kotoran. Selepas itu kita angkatkan sedikit jenazah untuk kita membersihkan badan jenazah dengan menekan sedikit perut jenazah bagi mengeluarkan najis yang
ada dalam badan jenazah dan mengurutkan dari kepala dan mengurutkan dada sehingga perut bagi mengeluarkan najis jenazah tersebut. Selepas itu kita membersihkan bahagian kubur dan dubur jenazah dengan air. Bersihkan di bahagian kubur dan dubur. Selepas itu membersihkan menggosokkan gigi jenazah dengan berhati-hati dan membersihkan telinga jenazah dan mengeluarkan najis daripada telinga jenazah. Selepas siap, jiruskan air. Kita mulakan dengan memandikan jenazah di keseluruhan badan dengan niat memandikan jenazah, iaitu menjiruskan air mutlak keseluruhan badan jenazah sebanyak 3 kali. Terus 3 kali. Selepas itu campurkan air mutlak dengan kapur barus dan siramkan keseluruhan mayat jenazah dari kepala sehingga hujung kaki. Selepas itu mengirimkan mayat ke kanan bagi membersihkan dengan air keseluruhan badan di bahagian belakang dan mengirimkan sedikit ke bahagian kiri badan jenazah bagi membersihkan bahagian belakang. Okay. Selepas membersihkan dan memandikan jenazah, perlu mewudukkan jenazah dengan niat nawaitu wudu'a li hadhihi maiti lillahi ta'ala bagi jenazah lelaki. Bagi mewudukkan jenazah perempuan pula ialah nawaitu wudu'a li hadhihi maiti lillahi ta'ala. Wudukkan jenazah dengan sempurna. Selepas memandikan jenazah, perlu mencari kain baru untuk menutupi jenazah. Itu saja cara demonstrasi bagi memandikan jenazah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Syukri bin Syukur daripada kelas Diagnostik 1A. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan mengkafankan jenazah. Baiklah. Untuk mengkafankan jenazah, bahan-bahan yang diperlukan ialah kain putih yang dalam ukuran 13 ela panjang dan 46 atau 65 inci lebar. Selain itu kita perlukan kapas dalam 2 atau 3 gulung dan 2 buku serbuk cendana, serbuk kapur barus dan minyak wangi.
bagi jenazah lelaki, lebih afdal bila kita menggunakan 3 lapis kain kafan, kain putih, maksudnya kain putih. Dan bagi kaum wanita, kita perlukan 5 lapisan kain putih. Okey. Kau ni nampak aku tak? Okey, baik. Untuk jenazah wanita, mengapa kita perlukan 5 kain putih? Yang pertama, untuk 2 lapisan kain putih, kita ingin menutupi seluruh tubuh jenazah wanita itu. Dan lapisan yang ketiga untuk menutupi bahagian pusat hingga lutut. Tak apalah, flat ke lutut. Dan lapisan yang keempat ialah lapisan baju untuk menutupi bahagian tubuh jenazah. Dan lapisan yang terakhir, lapisan kelima, ialah untuk tudungnya, menjadikan tudung untuk menutupi bahagian kepala jenazah. Okey, sekarang ni kita terus kepada bab mengkafankan jenazah. Okey, langkah yang pertama untuk kita menguruskan jenazah ialah kita baringkan jenazah di kain kafan yang telah disediakan, yang telah dibentangkan semasa jenazah dimandikan. Dan seterusnya kita anggaplah ini sebagai kain kapas. Pertama kita letakkan dia di bahagian, kita tutup di bahagian tangan dia, kedua tangan dia. Yang kedua, kita tutup di bahagian dada dan juga bahagian leher. Dan yang ketiga, bahagian pinggang hingga ke kaki. Baiklah, untuk kain kafan yang keempat, kita letakkan di bahagian kepala seperti, memang mungkin tak nampak kepala ke. Kita akan letak dia macam ini di bahagian kepala. Sebab disebabkan yang ini hanya simulasi, jadi tak apa, kami dan juga kita akan teruskan kepada bahagian menutupi dengan kain kafan. Okey, untuk langkah yang seterusnya, kita akan pakaikan jenazah ini dengan baju yang telah disediakan. Disebabkan memang tiada baju, jadi inilah bajunya. Kita pakaikan. Sepatutnya ada lubang untuk kepala, tapi tak apa. Pakaikan ke kepala ini. Dan lubang akan ada di tengah untuk kepala, masukkan dan kita tutup jenazah ini. Untuk langkah yang ketiga, kita akan tutup jenazah ini dengan kain putih. Kita ambillah yang pertama dan kita tutupnya. Kita mula daripada kiri ke kanan. Okey, untuk ni kita kena mula daripada kiri ke kanan. Lepas kita sudah selesai dari sini, kita tutup dari sini pula. Yang kepala dia kita jangan terus tutup, sebab kepala dia kita akan buat apa yang kita akan buka untuk solatkannya. Lapisan yang pertama, lapisan yang kedua,
Kita kena ketat-ketatkan. Yang kedua, dan lukisan terakhir. Okey, mungkin saya ada salah, mungkin saya ada macam kesilapan satu. Sebelum kita tutup dengan kapal ni, kita akan letakkan kapur barus, dan kita akan letaklah kapur barus dengan serbuk cendana ni dekat bahagian baju, dekat bahagian kapas yang kita letak tu, untuk supaya jenazah ni tidak berbau jenazah ataupun berwangi lah. Okey. Baru selepas kita letakkan wangi-wangian dekat kapas tu, baru kita pakaikan dengan baju dan kita balut dengan kain putih ini. Baik. Okey, langkah seterusnya kita akan ikat jenazah ini menggunakan tali yang telah disediakan. Okey. Mula sekali kita perlu ikat di hujung bahagian kaki. Ikatan kita mesti kena ikatan hidup, supaya kita senang buka ikatan ni bila untuk dikebumikan nanti. Selesai. Selepas itu, di bahagian lutut, ikatan kita pun jangan ikatan mati. Okey, sebab jenazah ni terlampau besar, segi 4. Okey, selesai di bahagian lutut, kita akan ikatnya di bahagian pinggang. Bayangkanlah ini pinggang, sebab saya pun memang ni simulasi saja. Okay. Sama juga, jangan ikatan yang ketat sangat. Saya memang ketat sebab dia okey, selesai di bahagian pinggang, kita akan seterusnya kita akan ikat pada bahagian dada. Okey, sama, tidak perlu matikan ikatannya. Okey, dan yang terakhir, kita akan ikat pada bahagian hujung kepala. Okey, dan kepala ni jangan ditutupi. Setelah selesai mengikatnya, ambil dalam dua cubit kapas dan kita jadikan bulat dan letak di hidungnya, untuk menunjukkan yang jenazah ini sudah tidak bernyawa. Baiklah, sekarang selesai sudah kita mengkafankan jenazah ini, dan seterusnya ialah kita akan solatkan jenazah untuk selesaikan jenazah ini.
dan seterusnya mengebumikannya. Jadi daripada saya, aku mensyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat jenazah dianggap sebagai fardu kifayah, di mana hanya sebahagian daripada masyarakat itu wajib melakukannya. Syarat sah solat jenazah ialah menutup aurat, yang kedua suci daripada hadas kecil atau besar, dan yang ketiga menghadap kiblat. Rukun solat jenazah yang pertama ialah berdiri tegak, yang kedua niat, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima selawat, yang keenam membaca doa, dan yang terakhir adalah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, saya nak cerita part menggebumikan, iaitu selepas kita dah mandikan, kita dah solatkan, kita dah kafankan semua. Okay, part last adalah kita nak kebumikan dia. Alright, sebelum saya tunjukkan demonstrasi atau simulasi menggebumikan jenazah ni, saya cerita dulu cara-cara yang betul dalam menguruskan pengebumian jenazah ini. Alright, yang pertama saya cerita keluasan dan kelebaran liang lahat. Okey, lebar bagi liang lahat sekitar 3 hingga 4 kaki. Alright, bagi lebar dia pula sekitar 6 hingga ke 7 kaki. Alright, selepas kita dah tahu kelebaran dan keluasan dia, right, kita masuk ke cara-cara nak memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Right, cara yang pertama dalam meletakkan jenazah ke dalam liang lahat adalah mestilah mendahulukan kepalanya dan mempunyai 3 atau lebih orang untuk menyambut jenazah ke dalam liang lahat. Alright. Okey, kita disunatkan membaca Bismillahi millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah mengiringkan jenazah pada kedudukan rusuk kiri berada di atas dan rusuk kanan berada di bawah. Okey, cara yang terakhir diwajibkan menghadapkan muka jenazah ke arah kiblat. Selepas kita dah meletakkan jenazah pada kedudukan yang betul, kita mestilah membuka segala tali ikatan yang ada pada jenazah, dan wajah jenazah mestilah dibuka dan dirapatkan ke tepi liang lahat sehingga tanah menyentuh hidungnya. Okey. Selepas kita dah meletakkan jenazah pada kedudukan yang betul, sekarang saya nak ceritakan tentang cara-cara menimbus jenazah dengan cara yang betul. Cara yang pertama adalah menutup liang lahat menggunakan papan. Yang kedua adalah menimbus dari arah kepala hingga ke kaki, dan disunatkan untuk meninggikan sejengkal dari paras tanah. Yang ketiga adalah ditanam atau memacatkan batu nisan pada kubur tersebut. Dan yang terakhir adalah disunatkan untuk membaca talqin bagi jenazah yang sudah balik. Dah faham semua? Kita tahu cara-cara dia. Jom saya tunjukkan demonstrasi atau simulasi mengebumikan jenazah. Jom. Ini adalah simulasi dalam mengebumikan jenazah. So kita tahu tadi lebar dia lebih kurang 3 hingga 4 kaki, dan keluasan dia atau tinggi dia dalam 6 hingga 7 kaki. Kita boleh bayangkan ni sebagai jenazah. Selepas kita dah masukkan jenazah pada kedudukan yang betul, iaitu rusuk kanan pada bahagian bawah dan rusuk kiri pada bahagian atas. Mukanya mestilah diwajibkan menghadap kiblat. So kalau kiblat menghadap ke arah sana, so mukanya mestilah menghadap ke sana.
Selepas itu kita mestilah membuka segala ikatan yang ada pada badan jenazah, dan mukanya mestilah dirapatkan ke tepi liang lahat sehingga hidungnya bersentuh dengan tanah. Okey. Selepas itu kita dah meletakkan jenazah pada kedudukannya betul. Kita dah boleh meletakkan papan. So ni papan, contoh papan. Okey. So kita dah boleh start timbus semua. Alright. So itu sahaja.